Assalamualaikum dan salam sejahtera sempena Hari Inovasi PPIP bagi tahun 2021. Kumpulan kami iaitu Kumpulan Satria akan mempersembahkan sebuah bahan bantu mengajar yang kami cipta iaitu Katstria. Berikut merupakan penerangan terperinci berkenaan dengan bahan bantu mengajar yang telah kami bina. Berikut merupakan maklumat tentang mata pelajaran dan subjek yang kami telah pilih untuk kami melaksanakan bahan bantu mengajar ini dalam kelas sejarah, iaitu tajuk yang telah kami fokuskan untuk melaksanakan bahan bantu mengajar ini adalah tajuk 7 dalam sukatan pelajaran tingkatan 3, iaitu matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan, dan kemahirannya adalah untuk memahami kronologi penentangan masyarakat tempatan terhadap British. Hasil pembelajarannya yang pertama adalah untuk menerangkan matlamat penentangan masyarakat tempatan, dan yang kedua adalah untuk menjelaskan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Nilai-nilai murni yang akan diperolehi adalah menghormati, semangat bekerjasama dan semangat berpasukan. Antara alat bantu mengajar yang kami gunakan adalah papan tulis, cardboard, kotak, projektor, internet, buku teks dan komputer riba. Bahan bantu mengajar yang berkonsepkan game-based learning iaitu Katstria ini sesuai digunakan dalam subjek sejarah. Hal ini kerana Katstria ini dapat membantu para pelajar untuk memupuk semangat kerjasama dan memberikan penghayatan terhadap semangat perjuangan tokoh tempatan yang telah memperjuangkan tanah air dalam diri pelajar. Bahan bantu mengajar iaitu Katstria ini juga dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek sejarah sambil bermain. Ia sekaligus akan memudahkan para pelajar untuk mengingati fakta-fakta dan peristiwa tentang penentangan tokoh tempatan yang memperjuangkan tanah air daripada penjajah British. Seterusnya ialah teori pembelajaran yang digunakan dalam penghasilan bahan bantu mengajar ini adalah teori pemprosesan maklumat yang dikemukakan oleh RM Ghani 1975. Teori ini adalah berkaitan tentang bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran yang merangkumi rangsangan daripada persekitaran luar yang diterima dalam sistem saraf manusia melalui panca-deria manusia. Dalam konteks ini, bahan bantu mengajar Katstria berfungsi sebagai bahan rangsangan kepada ingatan pelajar. Hal ini kerana apabila pelajar sudah menerima isi pelajaran daripada guru, bahan bantu mengajar Katstria ini akan membantu untuk memindahkan ingatan jangka pendek pelajar kepada ingatan jangka panjang, kerana bahan bantu mengajar yang digunakan ini akan membuatkan pelajar perlu berusaha untuk mengingat kembali maklumat yang telah diterima, dan hasil daripada peneguhan maklumat yang diterima ini ia akan membantu pelajar untuk menyimpan maklumat tersebut dengan sebaik mungkin dalam ingatan jangka panjang mereka. Teori pembelajaran yang kedua ialah teori pembelajaran behaviorism, iaitu pelaziman operan yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Teori ini diaplikasikan dalam penghasilan bahan bantu mengajar ini kerana konsep bahan bantu mengajar ini adalah berkonsepkan game-based learning. Jadi, akan ada pelajar yang akan memenangi permainan ini, dan pelajar yang menang akan diberikan ganjaran berbentuk hadiah daripada guru. Ganjaran hadiah yang diberikan kepada pemenang ini merupakan satu bentuk peneguhan positif. Oleh itu, ganjaran ini akan menggalakkan pelajar untuk terus berusaha sebaik mungkin supaya dapat menjadi pemenang yang seterusnya. Ia juga akan sekaligus dapat memupuk sikap berdaya saing secara sihat dalam kalangan pelajar untuk berusaha bersungguh-sungguh memahami topik yang mereka telah pelajari untuk melakukan sebaik mungkin dalam permainan yang akan mereka sertai. Prinsip ABM telah dibahagikan kepada bahan, kualiti, kandungan dan manfaat. Bagi bahan yang digunakan dalam pembuatan ABM Katstria ini adalah kotak, kertas, dan juga bahan yang berpatutan untuk guru dan boleh disediakan oleh guru dan mudah untuk diperolehi, dan ia juga bahan mesra alam. Dari segi kualiti, bahan ini telah pun dicetak dan dilamina untuk memastikan kualiti kertas itu kekal terjaga dan mampu digunakan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dan untuk kandungan, Katstria ini mengandungi gambar setiap pahlawan, nama dan juga sedikit mengenai
mengenai latar belakang beliau. Dan kad ini juga mengandungi kod QR yang mana ia akan membawa kepada nota pengajaran dan soalan penilaian. Dan bagi manfaat pula, pembelajaran subjek sejarah tidak akan membosankan kerana pembahagian setiap tokoh itu telah dibahagikan mengikut kad masing-masing, dan ia juga telah menarik minat murid untuk belajar, dan dalam masa yang sama ABM ini telah disesuaikan dengan permainan murid-murid zaman moden pada hari ini, dan ia juga membantu murid untuk menghafal, untuk mengingati dan memahami setiap tokoh ataupun pahlawan yang mereka pelajari pada sesi pengajaran ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Husna binti Ronzi dan saya akan menerangkan berkenaan dengan bahan bantu mengajar yang dibina oleh kumpulan kami, iaitu sebuah permainan kad yang kami namakan sebagai kad seria. Jadi permainan ini didatangi dengan sebuah kotak yang mengandungi 10 kad permainan, iaitu kami namakan sebagai kad seria, dan juga 20 set soalan kuis yang akan kami gunakan semasa permainan kad itu nanti. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan bahan bantu mengajar yang kami telah bina. Yang pertama adalah kotak yang kami gunakan untuk menyimpan kad seria, iaitu kad permainan dan juga kad soalan kuis. Okey, jadi kotak ini kami telah menggunakan bahan terpakai, iaitu kotak telefon, dan seperti dapat dilihat, ini adalah logo bagi permainan kami, iaitu kad seria, dan terdapat 2 QR code. Jadi QR code yang pertama adalah QR code bagi kuis Kahoot yang boleh digunakan oleh guru semasa aktiviti penutup, iaitu guru boleh menggunakannya sebagai penilaian terhadap tahap kefahaman murid berkenaan dengan topik yang diajarkan, iaitu berkenaan dengan bentuk penentangan masyarakat tempatan. QR code yang kedua adalah QR code yang mengandungi nota lengkap berkenaan dengan topik yang dibincangkan, iaitu bab 7 berkenaan dengan penentangan masyarakat tempatan. Jadi guru boleh menggunakan nota ini untuk menerangkan sebelum memulakan permainan kad seria. Jadi permainan yang kami bina ini bukan sahaja terhad untuk penggunaan semasa bermain sahaja, tetapi guru boleh juga menggunakan bahan bantu mengajar kami ini sebagai untuk penilaian dan juga untuk mengajar murid berkenaan dengan topik yang dibincangkan. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kad permainan kami, iaitu kad seria. Jadi terdapat 10 kad yang telah kami bina berdasarkan tokoh-tokoh dalam penentangan terhadap penjajahan British. Jadi ini adalah hadapan kad kami dan di belakangnya adalah logo permainan lah. Okay, jadi untuk kad ini kita dapat lihat kad ini dibina berdasarkan setiap tokoh yang terdapat yang dibincangkan dalam buku teks, iaitu terdapat 10 tokoh. Contohnya seperti tokoh ini adalah tokoh Datuk Maharaja Lela, dan kami telah menerangkan sedikit latar belakang tokoh pada bahagian kad, dan di bawah ini adalah QR code, dan murid boleh scan QR code ini dan akan membawa kepada nota lengkap berkenaan dengan tokoh ini. Jadi pada kad ini juga, kad ini dapat dimainkan seperti ini. Kita dapat lihat pada bahagian atas kad terdapat ikon yang digunakan untuk bermain permainan osom lah, iaitu batu, kertas dan gunting. Okay, jadi kita dapat lihat pada kad ini terdapat ikon batu, pada kad ini terdapat ikon gunting, dan pada kad ini terdapat ikon kertas. Kad ini juga didesain khas untuk permainan ini, dan desain ini dibuat oleh ahli kumpulan kami, dan lukisan pada setiap tokoh ini juga dibuat sendiri oleh ahli kumpulan kami. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan 20 kad soalan kuis yang kami bina bagi aktiviti permainan kad seria. Okey, jadi kad ini dibina berdasarkan warna-warna kad ini dibina berdasarkan kad seria yang saya tunjukkan tadi. Misalnya bagi warna kad kuis warna hijau,
Dianya khusus untuk soalan bagi kad Astria Tok Janggut. Jadi di belakang ini merupakan soalan bagi kuis tersebut serta jawapannya lah. Seterusnya kita lihat ini kad kuis yang berwarna pink khas untuk tokoh yang mempunyai kad Astria yang warna pink iaitu Mat Salleh. Seterusnya saya akan menerangkan cara bermain permainan kad Astria ini. Yang pertama, murid akan dibahagikan kepada kumpulan kecil iaitu 2 orang bagi satu kumpulan, dan 2 kumpulan yang dipasangkan ini akan diberikan satu set permainan kad Astria, dan kad tersebut akan dibahagikan sama rata iaitu 5 buah kad bagi satu kumpulan secara rawak, dan mereka akan bermain permainan osom menggunakan ikon pada kad Astria ini iaitu ikon batu, kertas dan juga gunting, dan pemenang akan ditentukan berdasarkan permainan osom bagi setiap pusingan. Pemenang bagi setiap pusingan akan mendapat 1 markah, dan markah yang kedua boleh didapati apabila mereka berjaya menjawab soalan kuis berdasarkan tokoh pada kad yang dikalahkan. Jadi terdapat 2 soalan kuis yang boleh dipilih oleh pemenang berdasarkan kad yang dikalahkan. Misalnya kad Yang Tuan Antah dan juga kad Tok Janggut. Pada kad Tok Janggut terdapat ikon batu, dan pada kad Yang Tuan Antah terdapat ikon gunting. Jadi umum diketahui bahawa ikon pada kad Tok Janggut yang menang. Jadi pemenang akan menjawab soalan berdasarkan kad yang kalah iaitu berdasarkan tokoh Yang Tuan Antah. Jadi mereka diberi pilihan untuk memilih antara 2 kad soalan ini untuk menjawabnya. Jika mereka berjaya menjawab soalan yang dikemukakan berdasarkan kad tersebut, kad ini, mereka akan mendapat 1 lagi markah. Jadi pada satu pusingan mereka boleh memperolehi 2 markah. Jadi permainan akan diteruskan sehingga kad habis dipakai ataupun ikon pada kad yang tinggal adalah ikon yang sama. Bagi menjelaskan lagi cara bermain permainan kad Astria ini, mari kita lihat demonstrasi bagaimana untuk bermain kad Astria. Awesome. Apakah jenis hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang terlibat dalam perancangan pembunuhan JWW Birch? Hukuman gantung dan buang negeri. Yeay. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan dan juga kelemahan ABM ini. Baik, pertama sekali untuk bahagian kelebihan. Jadi kelebihannya ialah ia tidak melibatkan penggunaan kos yang tinggi, kerana kami menggunakan bahan yang dicetak dan juga bahan kita semula seperti kotak telefon dan juga kertas sahajalah. Kemudian yang kedua ialah mudah dibawa kerana saiz yang kecil dan padat. Seterusnya ianya berasaskan permainan tradisional seperti osom, ada juga yang sebut one to juice. Jadi permainan ini dapat menarik minat murid untuk bermain, dan cara permainan ini juga mudah dan juga meningkatkan lagi daya saing antara murid. Untuk kelemahan penggunaan ABM ini ialah penghasilannya yang rumit. Hal ini kerana setiap kad ini mempunyai gambar tokoh yang tersendiri yang perlu dilakar sendiri oleh ahli kumpulan kami, dan juga desain-desain tersebut direka juga sendiri. Jadi ia memerlukan satu jangka masa yang agak lama untuk menyiapkan ABM ini. Kemudian kad ini juga tidak boleh digunakan untuk topik lain kerana ianya berfokus untuk mencapai objektif pembelajaran untuk subjek sejarah tingkatan 3 bab 7 sahaja. Yang seterusnya ialah tentang justifikasi bahan bantu mengajar kad Satria. Yang pertama ialah dapat meningkatkan kefahaman murid tentang fakta penting dalam topik yang dipelajari. Hal ini kerana
Terdapat nota tambahan tentang topik pelajaran juga diselipkan dalam bahan bantu mengajar yang telah disediakan. Para pelajar hanya perlu scan QR code yang telah disediakan untuk merujuk nota tambahan tersebut untuk mengukuhkan kefahaman mereka tentang topik yang telah mereka pelajari, iaitu penentangan tokoh tempatan terhadap British. Yang kedua ialah dapat menarik minat murid untuk belajar sambil bermain. Hal ini kerana pelajar akan lebih tertarik untuk belajar tentang peristiwa dan fakta sejarah tentang penentangan masyarakat tempatan melalui permainan kad satria ini. Menurut kajian daripada Nur Akmal 2015 mendapati bahawa pelajar kurang meminati subjek sejarah kerana cara penyampaian guru yang kurang memberangsangkan dan membosankan. Jadi, bahan bantu mengajar kad satria yang kami hasilkan ini mempunyai elemen game atau permainan. Pasti memberikan pelajar keseronokan untuk belajar subjek sejarah. Dan yang ketiga ialah dapat memupuk semangat kerjasama dan daya saing. Hal ini kerana untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menang dalam permainan kad satria ini, pelajar perlu mempunyai kerjasama yang baik dengan ahli kumpulan dan mempunyai semangat daya saing yang tinggi. Ianya secara tidak langsung dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar melalui bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan.